Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Tuan Imam Kursi dan Sultan Kuasi, para asatizah, tuan perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama ini kita menempatkan syukur kepada Allah SWT pada pagi hujung minggu dapat kita bersama melapangkan masa. Pentingnya kita mulakan pagi ini semata untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang didoakan oleh Tuan Imam sebentar tadi, supaya kita mintakan Allah memberikan kepada kita bantuan. Allah membuka segala pintu-pintu kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan hari ini menjadi sebahagian lagi daripada usaha kita untuk kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda pengabdian kita, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk melihat mana di antara kamu yang paling baik amalan. Mudah-mudahan kita sentiasa berfikir untuk memperbaiki amalan kita, dan Allah sentiasa memberikan hidayah dan juga taufiknya, supaya sentiasa terus menurunkan kita kepada kebaikan. Kerana hidup kita ini hakikatnya ialah untuk sentiasa kita memperbaiki diri kita dan menambah amal-amal kebaikan kita sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barangkali seronok kita sembahyang subuh hari ini kerana solat di sini. Kadang saya seronok dulu pergi jalan-jalan, boleh menengok masjid luar, suam. Bila masuk surau ni rasa macam mudah-mudahan fungsi surau ini sesuai dengan fizikal.
makna fizikal yang indah, mudah-mudahan fungsinya juga indah. Mudah-mudahan begitulah. Tentu sekalian, pagi ini kita nak cerita sedikit berkaitan dengan keluarga. Kalau kita perhatikan kehidupan manusia dengan kehidupan berkeluarga ini tidak boleh lari. Tidak ada manusia yang tidak berkeluarga. Kerana kita bukan lahir daripada pokok durian. Setiap orang yang lahir tentu dia berkeluarga. Kerana lahir daripada ibu dan ayah. Sekurang-kurang keluarga itu daripada dua orang, iaitu suami dan isteri. Sekurang-kurang. Atau lebih besar lagi, ada anak-anak. Dan lebih besar lagi, begitulah seterusnya. Dan kalau kita lihat sehari-hari kehidupan kita, kita barangkali bekerja, tetapi ada waktu mula dan akhirnya. Kalau kita berniaga pun, tetap ada waktu mula dan akhirnya. Adapun masa kita berkeluarga, tidak ada penghujung. Bangun tidur, kita tetap seorang suami. Tidur pun tetap seorang isteri. Kemana pun kita tetap seorang anak. Kan itu dia tidak ada penghujung, melainkan berpisah nyawa daripada jasad kita. Sebab itu keluarga di antara perkara yang penting, yang sangat ditekankan oleh agama kita. Sehingga Rasul SAW menghubungkan di antara baginda dengan keluarga itu. Dalam sebuah hadis, kata Rasul SAW, "An-nikahu sunnati." Berkahwin itu adalah sunnahku. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka bersunnah, bukan daripada kalanganku. Bukanlah makna hadis ini suruh kita kahwin je tak habis-habis. Tetapi gambaran betapa pernikahan itu sangat terhubung dengan baginda Rasul SAW. Kerana menunjukkan pentingnya institusi perkahwinan. Dan kerana itulah apa yang dipercontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah matlamatnya, kerana nak memimpin kehidupan manusia supaya kehidupan berkeluarganya itu menuju kepada kesempurnaan. Banyak contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kan itu kata para ulama, di antara hikmah perkahwinan Rasulullah SAW adalah sebagai mendidik umat baginda. Kerana Rasulullah SAW ni punya keluarga yang besar. Apabila keluarga yang besar, maka macam-macam PL ada. Sebab itu kita apabila memandang keluarga Rasul SAW, maka kita kena memandang itu sebagai satu panduan. Peristiwa Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha apabila diceraikan oleh baginda Rasulullah SAW, kerana diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebaginda merujuk semula kepada Sayyidatina Hafsah. Kata para ulama itu adalah sebagai pendidikan kepada kita. Kerana apa-apa yang datang daripada Rasulullah SAW tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai panduan.
Kerana manusia apabila hidup berkeluarga, kalau tidak mengikut panduan agama, maka kehidupan berkeluarga itu akan harubi. Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam At-Tirmizi, kata Rasul apabila ditanyakan, qultu ya Rasulullah ma an-najah. Ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah yang membahagiakan? Qala, kata Rasul SAW dalam sabda ini, amsik alaika lisanaka, atau imsik alaika lisanaka, jagalah lidah. Di dalam kitab Wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam diuraikan secara panjang lebar. Kerana antara benda yang membahagikan manusia apabila orang itu selamat dari lidahnya. Al-muslimu man salima muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang yang mensejahterakan orang lain daripada lidah dan tangannya. Kadang tangannya lu, lidahnya kelang kabut. Hidup dengan dia, uhara kita. Sebab itu, orang akan bahagia kalau dia berjaya mengawal lidahnya. Hari ini, lidah itu diterjemahkan dalam bentuk fizikal. Maknanya, walaupun berkata-kata itu lidah, tapi yang menterjemahkannya itu ialah tangan. Bahasa hari inilah. Kerana hari ini orang tak mengumpat sangat guna lidah, dia mengumpat guna tangan. Kan? Dia menulis, mengupdate status. Itu yang barangkali dululah bila membaca ayat Allah Ta'ala dalam surah Yasin. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kami jadikan tangan itu berkata-kata. Rupanya di dunia ni pun memang tangan yang punya kerja berkata-kata. Dia panggil kata-kata tanpa suara itu lebih baik hari ini. Kadang kita tak perasan. Sebab itu kata Nabi, orang bukan bahagia kalau dia dapat mengawal lidah. Yang kedua, wal yasa'ka baituka, rumah yang melapangkan. Sama lidah bagus. Ada dalam dipanggil. Saya ingat hadis itu. Mungkin saya tersilap. Inna minal bayani la sihr. Sungguhnya perkataan yang baik itu sihir. Inna minal bayani la sihr. Pengarang kitab Tafsir Ayat Al-Ahkam Syekh Ali As-Sawuni disebutkan dalam tafsir ini bila membincangkan bab sihir, ayat-ayat berkaitan sihir. Dia menyebutkan hadis ini, inna minal bayan la sihra. Sebahagian dari kata itu boleh menjadi sihir. Tak percaya, cuba tuan maki orang sunnah. Elok kawan tu dia, bertukar dia. Jadi sebut tu, sebahagian daripada perkataan itu boleh jadi sihir. Sama juga, cuba uji rumah kita boleh. 10 lauk tengah kini keluar. Itu yang disebut. Bukan makna sihir. Sihir haram itu bukan. Maknanya perkataan itu boleh mengubah orang. Jika kembali, tuan punya perubahan ni saya tengok daripada mula sampai tadi, sampai ke sudah, semuanya dekat belakang.
Terus singgah kat tu, tuan maki dia. Agak-agak dia buka atas pagar tu. Dan juga nanti balik singgah Malaysia Lemak, bagi dekat security tu. Setiap hari bang. Dan sebut ke dia ni hadiah tanda ingatan. So tengok nanti setiap kali lalu macam mana gaya dia. Itulah hadiah yang disebut inna minal bayani lasihra. Saya ingat itu hadis. Ya. Betul hadis. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang yang jaga lidah dia akan bahagia. Dan satu yang membahagiakan kata Nabi SAW ialah rumah tangga. Walaupun ini pun kalau kita lihat dalam Rasul SAW, ada yang menguraikan wal yasa'ka baituka, itulah rumah yang luas. Maknanya rumah besar lah. Maknanya rumah tu cantik, ada kolam renang, ada sungai tu sampai ke laut. Agaknya begitulah. Maknanya ada yang ulama yang bertafsirkan maknanya rumah yang indah. Memanglah. Tapi saya lebih cenderung ke tafsiran yang kedua, ialah rumah tangga yang melapangkan kita. Sebab itu kita tengok, biasanya rumah tangga yang melapangkan ni orang mula kahwin. Indah rasa rumah tangga. Rasa nak cepat aja balik. Kalau gaya-gaya kita ni, tak jumpa-jumpa rumah. Tanya di rumah lambat balik hari ni, map salah tunjuk jalan. Nak balik rumah sendiri pun pakai map juga. Sebab itu kadang-kadang ada orang rumah tu sudah tidak memberikan kebahagiaan pada dia. Itu bahaya. Nabi sebut, dan dalam hadis lain ada juga yang menyebutkan maksud yang sama. Sebab itu penting rumah yang melapangkan. Dan sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, misalnya di dalam ayat Al-Rum ayat 21. Ini ayat yang masyhur tentang keluarga. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Maknanya kita ini, sebab itu kita sebut tadi, institusi keluarga dalam agama ini penting. Dia bukan hanya soal menyambung kehidupan manusia, tetapi Allah sebut di dalam Al-Quran sejelas, wa min ayati, tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Allah jadikan di antara kamu pasangan kamu min anfusikum azwaj. Maknanya pasangan kamu di kalangan kamu. Maka secara tak langsung tertolaklah orang berkahwin dengan bunian, kahwin dengan jin dan lain-lain. Bukan maknanya keadaan itu tak berlaku. Artinya kalau ada orang yang tak ada kerja, dia ramai lagi manusia dekat Melaka ni, jin juga yang dicari. Kerana perkahwinan itu adalah kalangan manusia. Maka tidak sah juga berkahwin orang dengan binatang. Ada sesetengah tradisi dan kepercayaan kahwin dengan lembu pula ni. Lembu tu ni. Sebab Allah jadikan, bukan ayat ni, baca tafsiran. Min ayati, tanda kekuasaan. Sebab itu kita, kecenderungan kita sama manusia. Kerana itu kekuasaan Allah Ta'ala. Walan tajidal sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan dapati untuk mengubah apa yang Allah tentukan. Betul Malaysia, tiba kahwin. Ya. Kahwin lagi.
tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Yang ini bagi yang belum berkahwin, bawa tenang. Saya tanya sezaman duduk di Majlis Agama, Melaka baik, Pemandu baik. Kata, khusus kahwin ni orang datang. Khusus lepas kahwin, datang lah. Pasal orang kita ni, di khusus kahwin tu pasal syarat untuk kahwin. Dah kahwin, buat khusus, datang kau datang lah sendiri. Dia tak mahu lah. Masalah kita, sebab itu kadang kita ni dalam institusi kekeluargaan dibincang, kerana ilmu itu tidak ada. Kita yang dah kahwin pun sebenarnya perlu untuk menambah pengetahuan. Tapi kadang-kadang kalau buat pun yang ramai datang orang perempuan. Orang lelaki payah. Bagaimana pun tuan, ada beberapa program kekeluargaan yang dianjurkan. Saya join. Saya pun jadi confused. Dia orang ni kahwin sesama dia ataupun macam mana. Pasal tak ada orang lagi. 3 orang. Ada setempat nisbah lelaki-lelaki dengan perempuan datang. Ialah nisbah 2 dan 3. Saya ingat tempat tu pun kan. Rupanya itu lelaki yang ada. Yang lain semua tak ada. Dengan lelaki ni dia payah. Kalau datang khusus keluarga, tahu. Kalau perempuan dia rajin. Itu kelebihan perempuan. Bab melawan pun boleh tahan. Sekian dia maklum. Marah perempuan tak guna. Sebab itu tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Allah jadikan di antara kita itu dah pasangan kita. Kenapa? Kenapa? Supaya kita mudah untuk memahami di antara kita. Jadi sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu. Tiap-tiap hari Jumaat, khatib pesankan. Kadang payah kita. Jumaat khatib semangat baca. Makmum muka gitu. Sebab tu kalau macam imam tadi, imam kita bila dia baca not tinggi tadi, kita dengar tak terkucil dia. Makna dahsyat not tinggi dia tu. Tapi kalau naik khutbah pun macam tu juga muka makmum. Kau not tinggi ke, kau not rendah ke, dia punya not macam tu je. Tak ada perasaan dia mandang khatib. Saya baru ni solat Jumaat di Mantik. Mungkin memang dia termasuk khutbah tu dalam benar. Cuma ni terfikir ni baru ni. Bila dengar khatib berdoa, Ya Allah, jadikanlah kami orang yang menjaga diri kami daripada rasuah. Kerana rasuah itu akan menghancurkan. Saya terfikir. Saya ingat kalau bila dia doa begitu, kita menengok juga lah makmum ke kanan. Makmum kami juga lah. Tapi tak bersalah begitu. Saya kata kalau aku naik khutbah, aku nak tambah sikit doa ni. Pasal doa itu ar-rashi wal murtashi, benar orang bagi rasuah, orang terima rasuah dulu dalam neraka kata Nabi. Tapi muka tak bersalah je semua. Saya kata kalau saya naik khutbah besok, saya akan auto doa tu. Ya Allah, kau jagalah kami daripada rasuah, kerana rasuah akan menghancurkan kami. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang meledah tangan pada tengah hari ini kepadamu, yang masih lagi mengamalkan rasuah, lingkupkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, jika ada di kalangan kami tengah hari ini yang sedang meledah tangan kepadamu, berniaga dengan rasuah, lepas Jumaat ini tutupkan kedai kami, Ya Allah. Agak-agak yang kat tangan tu jatuh tangan, baru tersentak, jatuh tangan ni. Orang sebelah tadi buat rasuah tu.
Kadang kita tak ada besar. Khatib pesan tiap-tiap Jumaat. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri dan keluarga daripada api neraka. Kenapa? Kerana kita ni, pasangan kita, keluarga kita daripada kalangan kita. Maknanya kita tahu, kita boleh faham apa keadaan. Bagaimana kita nak membimbing pasangan kita. Alhamdulillah. Yang sama pada hari ini, syukur. Itu nikmat Allah bagi. Ada pasangan yang sama matlamat. Mungkin ada juga yang bersedih kerana pasangan kita sama matlamat lagi. Belum sama, belum. Jangan berhenti berdoa, jangan. Teruskan berdoa. Ya, jangan tuan buat modal pula. Saya rasa Ustaz, oleh kerana pasangan tak sama matlamat, saya cari pasangan lain lah. Itu modal yang boleh. Maknanya terus berdoa, minta. Ada satu tempat saya ceramah. Habis ceramah, satu makcik dia datang. Dia kata, Ustaz, saya teringin nak surau macam orang lain. Suami ikut saya. Saya ni Ustaz, makcik tu tak mahu. Makcik ajak lah. Cuma itulah, ada juga makcik dah tanyakan orang. Orang kata agaknya pakcik tu mungkin dulu tak diakikahkan. Maknanya tergantunglah ada benda agaknya di sisi Allah Ta'ala menyebabkan belum nak terbuka hati dia. Cuma soalan makcik Ustaz, boleh ke kalau makcik buatkan akikah untuk makcik? Ini soalan betul. Saya ingat dulu ke Lumpur sekali ceramah. Saya kata beginilah makcik. Pertama, hukum akikah ni untuk mak bapak sehingga akhir balik sunat. Maknanya dah akhir balik budak tu tak sunat lah. Kedua, ada pandangan ulama yang menyebut apabila sudah akhir balik boleh untuk orang itu sendiri yang buat akikah untuk diri. Maknanya kita mungkin di rumah ayah kita tak ada duit buat akikah. Kerana akikah ni tanggungjawab mak bapak. Tapi kerana hadis itu menyebut tergantung sesuatu, maka ada pandangan kata boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri. Tetapi saya kata dengan makcik, saya tak jumpa pula isteri mengakikahkan suami. Cuma beginilah cadangan saya. Makcik sembelih je makcik tu buat akikah habis cerita. Saya baik tak ada sembelihnya betul. Tidak naik kawan. Maknanya tuan-tuan, kadang kita rasa kita nak macam orang lain matlamat sama. Sebab itu bila Allah Ta'ala jadikan pasangan tu daripada kalangan kita, saya senang menyusun matlamat. Sebab itu disuruh kita tengok dalam perbincangan perkahwinan yang menurut PK, antaranya kalau dalam mazhab Syafi'i disyaratkan kufu ataupun kafa'ah. Supaya senang nak meletakkan matlamat. Tidak nanti seorang ke kanan, seorang ke kiri. Yang seorang nak ke syurga, yang seorang nak ke neraka, kan payah. Mana kita bang? Neraka. Awak jalan dulu lah, saya ke syurga. Kan payah. So itu dia mesti sama matlamat. Jadi bila Allah jadikan pasangan kita ni daripada kalangan kita, makna cara fikir manusia. So mudah untuk kita meluruskan matlamat. Dan kita pun apabila Allah perintahkan untuk pelihara, senang. Kalau kita pasangan kita tu buruk, kan payah kita. Balik ke rumah, tak ada di rumah. Awak ke mana? Hutan kejap tadi kata. Lama tak melompat-lompat kat pokok, saya duduk kat Melaka ni. Pening kita. Macam mana kita nak jaga? Sebab tu Allah jadikan kalangan manusia. Sebab itu kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian apabila dia bangun untuk menghidupkan malam, dibangunkan keluarga. Kerana keluarga dia tu orang tu. Kan dia tahu ni tidur. Tak boleh kejut ni. Kerana jenis yang sama.
Itu dia panggil sebagai tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah boleh kalau nak mensyariatkan kita ni kahwin dengan binatang. Boleh tak? Tuan faham soalan kita tak? Boleh tak kalau Allah nak mensyariatkan kita kahwin dengan binatang? Lain macam akidah tuan-tuan ni, pelik pula sih. Oh makcik, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Bolehlah kalau Allah nak buat. Kerana Allah berkehendak. Allah nak melakukan apa saja, apa yang Allah kehendaki, maka jadi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa yang Allah nak jadi. Jadi apa yang Allah kehendaki, cuma kita ini Allah kehendakkan sebagai syariat kita berkahwin dengan manusia. Sebab itu syariat Nabi Adam AS berkahwinan dengan adik-beradik. Kabil dan Habil kahwin silam adik-beradik. Syariat Nabi Muhammad tak boleh. Haram perkahwinan adik-beradik. Sebab itu pensyariatan itu bergantung kepada syariat ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebut bahawa antara tanda kekuasaan aku ialah apabila aku jadikan pasangan kalian daripada kalian sendiri. So senang. Kerana kehidupan itu perlu diuruskan. Dan Allah sebut lagi, litaskunu ilaiha, supaya kalian rasa tenang. Itu matlamat perkahwinan. Keluarga itu kan konsepnya menenangkan. Itu yang disebut dalam hadis, wal yasa'ka baituka, rumah yang melapangkan. Untuk orang mau mula kahwin, kalau type message pun banyak-banyak. Duduk taman pai rumput ni, kerja melimau, nak lalu AMG tu berapa banyak traffic light. Pasal kerja politeknik menggali, abang sedang dalam perjalanan balik, rasanya tak ikut AMG, rasa macam nak ikut jalan lama je. Nampak traffic light ke depan ni mungkin jam. Abang bawa lepas traffic light pertama, panjang cerita dia. InsyaAllah jangkanya dalam 20 minit lagi abang sampai. Semoga Allah mudahkan perjalanan abang. Dia punya type kat bini tu banyak. Kalau lama kahwin, pendek je. 5 MNT LG SPI. Berputar-putar orang tu baca mesej. Apa benda bapak kau meripik ni? Anak-anak macam ni. Abah kata 5 minit lagi sampai lah mak. Punya pendek sampai tak faham. Kenapa besar kadang-kadang dia punya rasa pula kuat. Tapi pendek tu bukan pasal tu. Dia nak supaya ringkas. Dunia tu tak salah faham pula. Mana ni nak nyebut bahawa kahwinan ni tujuan isu itu rasa tenang. Dan tenang ini disubjektif. Faham tak makcik? Kadang ada orang dia rasa kita ni payahlah, memekak aja dalam rumah. Tak tenang. Tak, itu kan mesti tak tenang. Tuan-tuan jangan samakan keluarga kita dengan keluarga orang. Keluarga orang tenang, itu memang tenang betul. Tak cakap. Dia memang jenis semua visual belaka, bukan audio. Kan? Dia panggil makan pun, bang. Okey. Itu je. Dia memang bukan audio ni keluarga. Tenang. Kalau beli barang pun. Itu je. Cakap tak banyak. Sebab itu tenang, itu subjektif. Bukanlah makna kalau keluarga kita tu riuh, makna keluarga kita tak tenang. Tak. Kadang ada keluarga yang audio. Dia nak ajak makan je. Abang kau makan. Cepatlah, orang semua dah tunggu ni. Lambat betul lah orang tu. Laju sikit lah, cepat sikit. Sabarlah, orang tengah nak bangun. Dia nak ajak makan je, setengah jam kat sini. Dia punya bincang so macam-macam.
Sebab itu orang cakap jangan pakai tangga-tangga macam ni. Susah rumah ada tangga-tangga macam ni. Dulu awak yang nak rumah tangga macam ni. Tak nak ajak makan je. Habis tangga pintu semua masuk. Itu bukan makna tak tenang. Dia memang jenis gitu. Dan dia tak boleh kalau tak bercakap. Dia diam. Awak kenapa nak meninggal? Diam. Sebab itu, sakinah, tenang ni bukan satu benda yang objektif. Dia subjektif. Tenang bagi orang begini, tenang bagi orang begini. Dia tak sama. Yang penting ni Allah Ta'ala sebut waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian itu perasaan kasih dan belas kasihan. Itu penting. Sebab itu saya tanya sahabat yang jadi hakim. Saya kata, Syekh, ente macam mana kalau orang datang mengadu mata tu? Kata nak senang aja. Sayang lagi ke tak sayang? Tak sayang, cerai lah. Semua kan? Tanya sahabat yang jadi hakim. Macam tu. Macam mana? Ada rasa sayang? Tak ada. Saya tengok muka dia pun meluat. Saya tengok kereta, saya tengok muka dia elok. Tengok kereta lagi. Aku duduk cerai je lah. Sebab tak ada kasih sayang. Bila tak ada kasih sayang, tidak ada belas ihsan, maka tak guna dah amal. Itu yang akhirnya kau nak jadi apa, kau punya pasal lah. Hantar kau lah. Kau nak duduk mungkin ke, kau nak apa, kau punya pasal. Itu tak boleh dah. Bermakna matlamat dari rumah tangga tadi. Yang ini tuan-tuan disebut sebagai kerangka. Tetapi bagaimana kita nak buat penilaian? Belum start lagi tu mukadimah baru. Penilaian itu atas satu. Kadang-kadang ia memang tenang. Ia memang nampak ada kasih sayang. Tapi penilaian, apakah kita telah berjaya? Soalan dia pula. Matlamat perkahwinan itu dapat dah. Adakah perkahwinan tadi berjaya dalam konteks pandangan Allah Ta'ala? Ini soalan yang penting untuk kita jawab. Kerana semua orang berkahwin, semua orang bahagia. Tapi soalnya, apakah perkahwinan itu berjaya menurut matlamatnya di sisi Allah Ta'ala? Maka apa ukuran dia? Itu soalan dia. Itu je lah. Saya lontarkan soalan, tuan-tuan balik jawab kat sini. Saya lontar soalan, saya jawab. Baik tuan-tuan tengok kat TV je, tanyalah ustaz. Tak payah tuan-tuan jawab. Biar ustaz dia menjawab. Yang ini ustaz tanyalah, baru punya jawab soalan. Apa nama program baru? Ustaz tanyalah, tuan-tuan jawab kat rumah. Sakinah itu ada, mawaddah itu ada, rahmah itu ada. Soalannya, apakah neraja pertimbangan untuk kita menilai sepanjang keluarga kita dalam kehidupan kita telah mendapati pencapaiannya di sisi Allah Ta'ala? Itu penting. Itu penting. Maka saya nak bawakan pagi ini untuk kita bilik, dan tuan-tuan boleh bilik di rumah, daripada surah Al-Mu'minun ayat pertama sehingga ayat yang ke-11. Yang ini adalah neraca yang Allah Ta'ala letakkan untuk menentukan. Ya, dalam konteks kehidupan kita, alhamdulillah saya berjaya didik anak-anak yang baru ni, SPM 25A di depan. Bukan ke 11 JA. Dia ambil dengan AA, kawan-kawan dia semua dia ambil. Sampai 25 tu. Anak yang sulung kat Amerika. Yang kedua masih lagi di Jerman, belum habis. Yang ketiga sedang buat medik di India. Yang keempat sekarang di Afrika. Jauh kahwin dengan Afrika. Ingat pergi belajar. Mana jahil anak luar negara semua. Tapi soalan, adakah kita dalam neraca timbangan Allah Ta'ala itu dikira berjaya? Tengok, pertama Allah sebut qad aflahal mu'minun. Allah sebut jadilah orang yang beriman. Yang bagaimana? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salat khusyuk. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut solat itu berat, melainkan orang-orang yang khusyuk. Kerana orang khusyuk ni
dia dapat rasa nikmat daripada solat. Kalau orang yang solat itu sekadar solat, dia akan rasa solat itu satu tanggungjawab yang membebankan dia. Kalau orang rasakan solat itu sebagaimana maknanya doa, dia akan rasa itulah satu nikmat untuk dia. Kerana ketika itu adalah masa untuk dia berdoa dengan Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita sembahyang, kita baca Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut hamadani abdi, hamba-Ku puji aku. Dia sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamadani abdi, hamba-Ku puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, sabbahani abdi, hamba-Ku puji aku lagi. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hamba-Ku puji aku lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika itu Allah tanya kita, wali abdi ma sa'al. Orang pemput nak. Allah dah sebutlah orang pemput. Tapi tuan-tuan duduk pemput, orang pemput pergi mana lagi? Pemput betul. Lepas tu mana Allah tanya kita, wali abdi ma sa'al. Hamba-Ku apa yang kau nak. Lepas tu kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada apa, buat tak tahu. Allah tanya, kau nak apa? Panjang pula imam baca. Itu yang dibagi. Allah tanya itu, kau nak apa? Masuk lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tanya lagi, wali abdi ma sa'al. Hamba-Ku apa yang kau nak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah tanya lagi, wali abdi ma sa'al. Hamba-Ku nak apa. Sampai sudah tak ada apa-apa. Yang ada dipikir nikah lepas kuliah di Canai itu nasi lemak. Itu yang diminta. Dapat lagi jadi gitu. Pasal itu yang diminta dalam sembahyang. Sebab itu orang yang khusyuk ialah orang yang rasa nikmat daripada sembahyang. Nabi SAW satu hari duduk bersama Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi SAW, ya Bilal, arihna bis salah. Bilal, bangun, azan, rehatkan kita dengan solat. Kita nak sampai situ. Itu penilaian. Tadi ada adik gitu, duduk belakang tu. Anak siapa tu? Bagus. Tengok, walaupun mengantuk dia. Standard lah budak-budak bangun pagi-pagi. Tahniah. Kan? Walaupun memanglah budak-budak. Saya ingat mungkin agaknya 11 tahun, 10 tahun. Kan pergi masjid ngantuk gitu. Standard lah. Dia yang masalah budak 50 tahun ngantuk. Budak-budak 60 tahun tidur-tidur je. Tak payah. Maknanya kita nak ajar anak-anak. Kadang tuan-tuan saya sebut bagus dah kita, alhamdulillah, rajin ke masjid, ke surau. Tapi bagaimana anak-anak kita? Kita bangun dah sembahyang anak-anak kita. Kadang-kadang mak-mak ni saya nak pesan sikit. Oh Kak, dengar. Kadang kita, suami kita kejutkan anak-anak. Jangan dimarah suami tu. Ini kena dimarah. Awak ni budak-budak, biarlah dia tidur. Kita didik dia. Kadang suami dia malas nak buat. Ada suami macam tu. Saya malas. Saya buat begitu. Mak itu kan backup. Bangun sembahyang. Awak ni budak lagi tu. Awak dulu pun 48 tahun baru sembahyang. Tak jam orang tua tu dengan anak-anak. Ni kadang-kadang musuhan juga kita.
Sebab itu tuan-tuan kata Nabi SAW, sebaik kalian dia orang yang apabila dia bangun dan dikejutkan keluarga. Wa aiqadha ahlahu. Itu antara Nabi SAW pesan kepada kita. Bangunkan keluarga. Tak perlu suruh. Tapi anak kecil lagi Ustaz, suruh. Nabi kata, di keadaan dia begini, muru auladakum bisalati wahum abna'u sab'ah. Suruh anak tu solat umur 7 tahun. Maknanya suruh. Perintahnya suruh saja. Suruh. Bangun adik, bangun solat. Biar tak suruh. 7 tahun. Kemudian kata Nabi, wadribuhum wahum abna' asyar. Pukul 10 tahun. Dan kata para ulama, pukul itu bukan menunjukkan pukul. Maknanya Nabi nak beritahu tempoh. 7 pukul, suruh 10 pukul artinya tempoh panjang untuk engkau mendidik. Tapi kalau suruh 15, terus penampor. Mana betul? Ayah, baru suruh tu penampor. Sebab itu mesti suruh untuk cukup. Lama tempoh tu maknanya. Kita baru nak suruh sekarang. Ambil masa lama. 7 tu kerana budak-budak dia mudah untuk dilentuk. Bila 17, payah. Boleh jadi suruh tu makan masa sampai 40 tahun ni. Sebab kita dah lambat suruh tu. Sebab itu Nabi perintahkan 7 suruh. Tak berkejut kan? Bangun. Walaupun dia tertidur-tidur kan, kau semayang, tak apa. Allahu Akbar. Sujud terus. Tak. Apa ada? Sebab itu kita pun bila di masjid tengok ada budak-budak begitu. Sujud dia tak bangun-bangun. Biar je. Jangan kita beria sangat. Siap dia kuih si budak tu. Tak ada kerja orang tu bersebelah dia. Budak. Nabi suruh. Kata Nabi pesan, suruh. Dia bagaimana jadi? Tulis. Yang masalah kalau budak 47 tahun, sujud tak bangun-bangun. Itu tak payah dikuis, disepak je terus. Apa hal kerja macam itu? Nak semayang ke nak tidur? So itu kena faham konsep. Jadi soalnya anak-anak tu suruh. Kerana ini neraca timbangan. Satu, saya ringkasnya tuan. Nak 7,5 lah, bawa tenang. Tengok makanan pun dah sampai. Kuliah subuh tak payah banyak. Subuh ni pun tuan-tuan bukan faham pun ni. Belum tahu lagi. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan hal yang sia-sia. Tuan-tuan kalau baca Sa'id Hawl dalam kitabnya Jundullah. Saqafah wa ahlaqa. Sa'id Hawl kalau diterjemahkan apa nama ni? Ayat ini termasuk buku-buku yang bukan ditulis orang Islam pun termasuk dalam tu punya mat. Mana kalau nak tengok ulama ni bagaimana, ada setengah kata kerana Syed Hawl tu apa nama dia panggil, dipanggil ketat pandangan. Mereka berfikir dalam konteks. Tentu jangan kita bawa konteks yang lain. Kerana konteks ni, dia memandang pada bagaimana nak membina, nak menjaga. Sebahagian mengambil satu zari'ah. Tutup terus. Macam kita lah hari ni, tak apa, boleh. Kita boleh gunalah media sosial yang ada. Tapi hati-hati. Ini bukan satu zari'ah. Ini dia ambil kaedah yang lain. Ada orang ambil satu zari'ah, tutup terus. Maknanya mungkin ada baik, tapi banyak buruk, maka tutup terus. Nampak? Sebab itu hari ni tuan-tuan, kita kena tengok penilaian itu bukan hanya pada satu sudut. Tak, yang ini pun masuk. Anillahu mu'rid. Orang yang boleh mengelakkan daripada perkara yang larang. Lagi-lagi ni zaman teknologi. Cabaran kita. Sebab itu kadang-kadang
Kita kena berhati sama. Tapi ada orang kata saya, anak dia tadi Ustaz, cucu. Cucu dengan kita ni, saya pesan sikit. Datuk-datuk ni, sebenarnya dia cucu lagi dengar cakap dia daripada bapa. Sebab bapa tak boleh kongtip, datuk dia boleh kongtip. Dan datuk pun kuat rasuah cucu. Itu sebenarnya. Bapa minta es krim, cari macam-macam alasan. Musim virus tak elok. Jangan, ni hujan kering panas, hujan panas tak elok main es krim. Datuk tak macam, atuk es krim, atuk dah beli dah satu peti, mai datang. Atuk ni lain sikit. Sebab atuk ni tahu, kalau dia tak pergi rasuah begitu, cucu tak datang. Dia dah tahu lah cucu ni es krim, cucu ni suka ni, cucu ni suka ni. Semua dia letak kat rumah. Main datang. Atuk dah beli dah semalam. Ni baru punya version ni, Xbox. Bukan Icebox. Xbox game tu, atuk tu ni, untuk cucu. Ya, main. Cucu memang asyik lah dia. Ayah, bila lagi rumah atuk? Bila lagi rumah atuk? Pasal atuk dengan nenek kuat rasuah. Mak bapak semua tak boleh. Sebab itu saya pesankan, sebab itu Rasulullah SAW tuan-tuan, baginda dengan cucu pun rapat. Sebab itu kita tengok itu sunnah. Sunnatullah. Biasa. Bukan pasal kita kata betul, pasal jiwa tu. Atuk ni dia bila masa dia jadi bapa, dia kurang rasional. Bila dia jadi atuk, dia terlebih rasional. Dia macam tu lah. Macam kita lah, kita bapa kan. Tak boleh ni, tak boleh. Bila dia jadi atuk, alah, tak begitu, tak ada apalah. Dia punya rasional tu maksimum kita tengok. Kata dia betul bapa untuk aku, dia kata. Sebab itu, datuk kena gunakan kesempatan tu untuk sama-sama didik cucu. Dan cucu dekat dengan kita. Dia kaedah dakwah ni pun begitu tuan-tuan. Sebab itu, ni kalau cerita lain lah. Kita kena nak negur orang. Kita suka tegur sebelum kita rapat dengan dia. Bila kita tegur sebelum rapat, dia tak ada connection. Dia tak edit. Bagi rapat. Bila rapat, senang tegur. Dia tak sebagaimana kalau orang yang tak rapat juga kita. Tak kenal apa dengan dia, tiba-tiba tegur. Cik, saya rasa cik punya sembahyang ni tak betul. Apa? Awak ingat awak siapa? Ahli syurga. Kan lain ni. Tapi kalau kita rapat, bukan saja kita tegur dia, silap dia tanya. Saya sembahyang betul ke tak betul? Sebab itu dia ada pekah dalam nak menegur. Jangan main tam kromo je tuan-tuan. Saya tak boleh saya main tegur dia. Dia nak tegur ke, keteguran ke, lantak dia lah kata dia. Itu kadang-kadang kita salah dalam konteks ni. Sebab itu kena guna kaedah yang tu. Sebab itu kalau datuk, dia paling senang nak bercakap. Kerana dia dekat dengan cucu. Tu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang mengeluarkan zakat. Zakat ni tuan dipanggil sedekah wajib. Zakat juga dipanggil sedekah wajib. Sedekah sunat, sedekah tu lah yang kita bagi tu. Yang lalu masjid ni memang tak ada tabung lalu. Canggih tu macam Masjidil Haram pula rasanya. Orang kita pergi Mekah, dia sibuk cari tabung lalu. Dia kata, saya duduk Masjidil Haram dah 3 hari dah, tak nampak tabung lalu lagi. Dia ingat masjid rumah dia kan. Kita kat mana nak cari tabung Ustaz? Pasal ada jemaah suruh mukim supaya letak dalam tabung masjid. Ada tak jemaah? Saya kata main ni nak ada tabung ni Masjidil Haram ni. Kalau nak pergi derma, pergi jumpa dia punya pejabat. Tapi berapa juta bawa? Tak adalah, dia kata ada orang sedekah RM1 itu. RM1 tu bagi kalau orang berjalan tu sudahlah. Kan? Masjidil Haram tuan-tuan. Cawan yang orang guna buat minum zam-zam tu pun berapa juta sehari. Mana tidak kita minum zam-zam sekali. Sekali cabut cawan 4. Guna 1, 3 buah. Itu seorang, tu kita. Baru orang payah rumput, payah bakau, payah gombak.
Berapa bilion cup habis sehari. Saya duduk berhenti kena orang macam tengok tarik. Lepas tu dia tak tahu hala dah. Macam mana nak masuk balik, tak boleh. Campak. Banyak campak daripada pakai. Tapi itu realiti. Sebab itu ini sedekah wajib. Yang itu sedekah sunat. Pokoknya mengajarkan kita bagaimana kita nak mendidik sama, bagaimana menguruskan harta kita. Itu kena masuk kan, kena tengok nilaian. Adakah keluarga kita ni dalam konteks menguruskan harta begitu? Ataupun kita ni apa yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 12 kalau tak silap saya. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir kata Allah Ta'ala, kerja dia tak lain. Dia bekerja sehari-hari 2 matlamat. Ni Quran sebut. Apa dia? Nama dia tamatta'una. Untuk seronok-seronok. Tu. Bang, nak beli telekung lah kata dia. Itu dah kerja perempuan. Tak ada kerja lain. Telekung. Berpuluh telekung kat rumah. Siapa yang pagi ni pakai 2 telekung sekali? Tak faham gitu perempuan. Tudung 1 lemari. Masa mula kahwin dulu, kan main sibuk semua masukkan baju dalam lemari dia. Mana baju awak? Tak ada lemari dia. Mula kahwin. Sekarang, mana adalah kita punya baju dalam lemari? Baju siapa? Bilik sebelah. Terkeluar pada lemari. Tudung dia je penuh dengan lemari. Faham Haji? Besok ke akhirat Allah akan tanya tudung tu. So, dalam Islam tak ada istilah koleksi. Tak ada. Sebab itu, kalau tuan baca dalam bab tanah yang tak digunakan. Tuan ada tanah tak digunakan. Sebagian ulama menyatakan sampai tahap dipanggil haram hukum dia. Tanah tak digunakan. Sebagian kita makruh saja. Hendaklah diserahkan kepada orang untuk gunakan tanah itu. Kita ada tanah. Kita biar je tanah tu kosong. Harta mesti dimanfaatkan. Kita baca dalam halal dan haram dari satu surah Al-Qardab. Semua. Sebagian makruh, sebagian sampai haram. Maknanya kita ada tanah tu, dia tak boleh harta tu tak dimanfaatkan. Contoh ada pakaian banyak-banyak 3 lemari. Bila nak pakai? Cuba tengok baju ini. Bila last pakai? Sebab itu dalam Islam tak ada istilah koleksi tadi. Kereta kita ada banyak. Bila pakai? Mana ada orang sekali bawa 4 kereta ada? Saya sekali bawa 4 satu. Macam mana gaya? Saya bawa lori. Belakang tu kereta saya buat atas lori. Sekali jalan. Itu mungkin. Itu tak ada kerja. No? Sebab itu dalam Islam, dia tak ada istilah koleksi. Tak ada. Besok harta kita akan ditanya. Semua akan ditanya. Kan ditanya kan? Min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Mana kau dapat? Kan dia belanja. Oh, saya beli tudung. Berapa banyak tudung? Tak banyak. 98 lain. Kenapa tak cukupkan 100? Mati. Patut tak ada istilah telekung apa nama ni? Apa dipanggil tu? Koleksi tadi. Ikut keperluan. Kita kena faham. Ya, kereta baik. Sebab itu sampai tahap dia mesti dimanfaatkan. Siapa yang ada tanah tak digunakan, maka hendaklah diberikan pada orang lain. Beri itu bukan makna serah dia, tetapi kita beri untuk manfaat. Ikhlas. Siapa nak manfaatkan tanah? Saya ada 2 pasu. Begitu. 2 pasu nak buat benda ni. Kena manfaatkan. So Islam tak nak apa yang Allah bagi itu hanya disisihkan begitu. Itu kena ajar pasangan kita baik dalam keluarga kita. Kena didik begitu. Sebab itu ada orang dia memang didik kau. Saya dulu kan, saya ingat. Kalau orang rumah dulu tuan-tuan, kalau saya ingat
rumah atas, dekat atas gelegor pintu tu, ada duit syirik. Saya pernah tanya, kata cik, duit ni bawa? Ni senang. Nak pergi sembahyang, ambil sekeping, sedekah. Dididik gitu. Lepas tu ada orang, dididik, pergi masjid, anak dia bagi duit. Masuk dalam tabung. Di pendidikan pada anak. Itu penting. Lepas tu kita bukan macam orang yang tak beriman. Yang Allah sebut kerja hanya dua. Ya tamat ta'una wa yakuluna. Seronok menteragah, kata orang Melaka. Tak ada kerja lain. Seronok menteragah. Makan je kerja dia. Tak ada kerja lain. Ni kan kerja lagi. Makan lagi. Tapi ini tak masuklah dalam ayat tu, tuan-tuan. Takut ramai balik pula. Tak. Kerana itu disebut. Kita ada matlamat kita. Harta ada matlamat. Kita ni hanya sebagai, dia panggil pengurus saja. Kerana itu pinjam, maka dia mesti dilaksanakan mengikut tuan-tuan. Habis. Saya dengar lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang yang menjaga maruah. Ini yang antara berat tuan-tuan hari ini dalam konteks korun. Waliyazbillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua yang ada dalam ini. Faham tak makcik? Oh makcik. Semua orang perempuan hari ini kita risau. Kita tak perasan kadang-kadang kita merendahkan maruah kita. Semua benda nak ambil dalam Facebook. Semua benda nak masuk dalam media sosial. Kok ia kenduri-kenduri lah sudah. Kalau betul, tak, saya sekadar nak update kenduri. Update lah gambar orang tu punya, apa nama ni? Apa nama tu? Papan tanda kenduri. Kok ia nak update kenduri? Ini update muka dia ke kenduri? Kenduri hari ni meraihkan cinta. Sebenarnya nak raikan kenduri kan nak tunjuk muka kita. Tuan-tuan, kita bukan rigid, tapi kita kena baca. Zaman itu mesti dibaca. Kalau kita rigid, kita pakai pandangan terus yang mengatakan gambar hanya IC saja. Tu. Kalau rigid, pandangan yang ketat sangat. Tuan-tuan baca. Syekh Ali As-Sabuni dan kita ada bincang pasal gambar ni. Tapi kita bukan itu. Cuma kita kena baca dengan zaman. Kita baca dengan zaman. Hari ni yang menjadi masalah kita ialah apabila maruah kita mudah untuk dipertuntun, diperjajakan. Waliyazbillah. Yang terbaru ni, apa benda tu? Saya pun tak tahu jumpa apa nama ni? Mengarut tuan kita nak sebut menjadi malu. Waliyazbillah. Jadi tak apalah tuan-tuan. Manusia ni macam-macam ragam, betul. Bukan tak apa, kita nak pastikan semua susah. Tapi jadilah yang dulu bulan subuh tak boleh balik lagi. Tuan-tuan faham ke tidak? Yang tak datang bulan subuh tak apalah, ramai lagi. Yang ini pun jadi. Tapi kalau kita yang ini pun gagal, tuan-tuan nak harap kuliah tu. Ni bulan subuh ni pun gagal. Kita nak harap kuliah lagi. Bukan senang nak datang subuh. Tanda-tanda orang bebas daripada munafik, 2 solat. Kan kata Nabi, apa dia? Isyak, subuh. Kerana berat, walaupun isyak, walaupun subuh. Jangan main-main. Subuh pendek je, 2 rakaat. Tapi itu yang paling payah. Isyak dah habis kerja dah semua. Tapi itu juga yang paling payah. Sebab itu 2 ni, kalau orang nak bebas daripada munafik, 2 solat. Tapi yang ini, tuan-tuan, ni ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Jaga. Ya. Ini cabaran kita hari ini. Kan ini Dajjal. Sebelum Dajjal satu lagi datang, ni Dajjal dah ada dah. Ya. Itu pun ada orang terjemah juga. Ustaz, adakah betul handphone ni Dajjal? Kerana dia ada mata satu. Ada yang tanya Ustaz? Ada. Ustaz, saya pun pening nak jawab. Saya kata, macam mana pula? Jadi diterjemah ke situ. Dia kata mata satu tu Ustaz. Betul juga kata. Kita pula dia mengajar kita pula.
betul juga. Tapi ini hakikat. Hati-hati juga. Ni cerita untuk kita lah. Kita bukan nak condemn orang yang tak ada tak. Kita cerita kita ni, macam mana kita. Jadilah sekurang-kurang kita yang ada bagi untuk fikir. Bukan mana kata tak payah ambil gambar semua. Tak ambil gambar. Memang kita ni nak makan. Sebelum doa gambar. Itu syarat di antara adab-adab makan pada hari ini. Adab-adab makan, gambar dahulu. Okey, ambil gambar. Kita baca doa. Allahumma barik lana. Dan antara adab-adab sesudah makan, sesudah habis. Tak ada kerja mereka. Kemudian Allah sebut walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Seterusnya sejauh mana amanah itu kita. Ini saya dekat-dekat lah 70 lah. Bagaimana kita sebagai suami, bagaimana kita isteri. Itu semua penilaian. Penilaian. Ya, keluarga kita bahagia, keluarga kita ada kasih sayang, tapi apakah neraca timbangannya, penilaiannya di sisi Allah Ta'ala. Sejauh mana kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai isteri. Dan saya nak pesan, tanggungjawab isteri bukan memasak, bukan basuh baju, bawa tenang. Ada orang tak ada kerja Ustaz. Apa hukum ni isteri tak nak basuh baju? Ada soalan. Ustaz kalau tengok, kalau dekat tanya Ustaz tu, dia punya soalan pelik-pelik je keluar. Apa hukum isteri tak nak basuh baju? Bolehkah suami mengadukan nusyus kepada mahkamah? Saya sebut kata tuan, mahkamah ada banyak kerja lain lagi. Basuh baju je, pergi lobi lah habis cerita. Isteri tak nak basuh baju, nak dakwa nusyus, tak ke gila babi dah. Kedai lobi berlambak kau masuk dalam tu, berapa ringgit? RM1. RM4 pusing dia kering tu kan. Apa masalah? Tapi Ustaz, dia tak nak masak. Mamak banyak, suruh je mamak masak. Apa dah hal? Itu bukan tanggungjawab. Itu adalah dia panggil nilai tambah. Faham? Cukup-cukuplah tanya soalan tu. Tak suruh, ini soalan kalau cerita buat rumah tangga je. Ustaz bikin nusyus tak? Isteri tak nak masak. Dia tak nak masak, keluar. Sebab itu saya suka tengok orang tutu. Orang tutu bagus. Dia punya connection. Maknya, dia panggil maknya, dah tua dah. Mbahnya. Mbah terus, nenek. Neneknya. Ada apa Datuk ni? Balik pula awak tengah hari. Ada masak apa-apa? Tak ada lah, selalu awak tak balik. Tak apalah. Start untuk makan ke dah, relax je. Cik, seorang je. Nenek kau tak masak. Cuba kalau macam kita-kita ni. Awak masak apa ni? Tak masak. Awak apa? Bungkang je kat rumah, tak ada kerja lain. Orang tu dia tenang kan. Masak apa? Tak ada. Okey. Makan, tenang. Sebab itu bukan tanggungjawab. Itu nilai tambah. Tanggungjawab apa dia? Tanggungjawab isteri ialah sentiasa ada bersama suami. Di mana suami berada. Sebab itu dulu bila raya-raya orang tanya Ustaz, isteri balik, apa isteri tanya? Kata isteri balik kampung dia ke ikut kampung suami? Saya kata saya pun tak tahu kampung dia ke kampung suami. Itu saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, di mana suami ada, isteri kena ada di situ. Itu dipanggil bawa nusyus. Tuan-tuan faham ke tak? Oh pakcik. Jadi kita kena ajarkan anak kita. Kau di mana kau berada, suami kau berada, kau kena ada kat situ. Habis kalau suami saya dekat rumah mak mentua dia, dah suami kau kat situ, kau kat situ lah. Jangan kita pula jadi, aku tak peduli. Yang penting aku ada kat mana, kau ada kat situ. Dan tu yang dulu sibuk kahwin dengan dia kan. Oh pakcik, bukan main berpantun-pantun bagi pulau pandan jauh ke tengah. Lepas dah kahwin, kelang kabut. Jadi, tak betul. Tuan-tuan ni, amanah tu kena ingat. Ini saya sebut tu kamu tuan-tuan. Sekarang ni teruk sangat. Mak bapak bukan bantu nak menjernihkan anak-anak. Jadi menghancurkan lagi. Sebab tu saya pesan, kita mak bapak, bila kita dah kahwinkan anak, kita bantu dia untuk dia bahagia. Boleh makcik? Asal makcik je kena. Kebanyakannya. Sebab pakcik-pakcik dia tenang je. Anak awak tahu dia tak balik. Tak apalah, tahun depan dia balik. Awak. Ayah.
Dan seterusnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang yang menjaga solat. Ini sebagian menyebutkan ialah solat asar. Maknanya orang yang menjaga solat berjemaah itu tuan-tuan neraca. Allahu Akbar. Itu pun saya takut juga. Yang pentingnya imam lah paling untung. Sebab yang paling menjaga solat. Kerana kalau dia tak ada, memang tak ada lah kita. Kan? Sebab tu ada orang jumpa kawan sesama duduk di Kelantan, jumpa kat Kelumpur. Dia kata, aku ni jahanam dah duduk Kelumpur ni. Kata dia. Kenapa? Tak ada hal semayang. Kata dia. Aku ingat pernah balik kampung. Duduk kampung selamat, semayang duduk sini. Halu. Semayang jemaah tak mana duduk kerja. Kata kawan seorang ini, aku alhamdulillah duduk Kelumpur. Okay. Semayang jaga 5 waktu boleh dapat kat masjid. Semoga ada beberapa tips. Kau jadi macam aku lah, imam masjid. Memang kalau duduk imam masjid 5 waktu lah dia jadi imam. Siapa lagi nak jadi imam? Tapi itu, tuan-tuan. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi syurga Allah Taala. Tuan-tuan. Nak bincang berapa panjang 7:45 dah, baliklah. Cuma sebagai kesimpulan ni, ingat, kita nak kena menilai sejauh mana hari ni kita dah membina keluarga kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi penilaian kita sebagaimana penilaian Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita untuk terus usahakan supaya kita dapat untuk memperbaiki bagaimana pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita dan keluarga, insya-Allah. Jadi saya rasa itu je lah untuk pagi ni cukup lah tu. Takut pula saya menengok jam tu. Macam laju je jam tu. Jam tu betul ke? Ha? Betul. Saya ingat jam ni mungkin perlu ditukar. Wallahu a'lam. Cukuplah tuan-tuan. Sekadar tu dulu. Aku qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.